li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita sekali lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai bagaimana dakwah ataupun sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala mana Rasulullah membawa Islam ini untuk dijadikan satu pelajaran yang baik dalam hidup kita. Apabila kita menyebut kita di kalangan orang yang beriman pada Allah. Orang yang beriman pada Allah ini orang-orang yang jiwanya kuat, jiwanya sentiasa meneladani setiap apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Sebab itulah kita bicarakan dalam tajuk sirah ini. Salah satunya kita cerita tentang mengenai bagaimana perjalanan awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islamiah ini, sehingga kan bila kita belajar tentang kejayaan yang dilakukan oleh Rasulullah, lalu kita ikuti setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk kita jadikan panduan dalam hidup kita bagi mencapai target dan juga matlamat dalam hidup sebagai seorang mukmin ini. Target kita ialah syurga Allah. Bila kita target pada syurga Allah, maka mesti kita berusaha dalam diri kita ini, keluarga kita dan seluruh masyarakat kita untuk kita mendapatkan ganjaran ataupun tempat yang terbaik dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini insya-Allah kita akan bercerita tentang mengenai dalam sirah ini tentang mengenai bagaimana Rasulullah berhadapan dengan orang-orang besar di kalangan orang Quraisy. Ini berlaku setelah mana dua orang yang hebat di kalangan orang Quraisy itu telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua orang yang terkemuka di kalangan mereka, yang mereka tak jangka pun akan berjumpa dengan yang disebut dengan kejayaan. Mereka tak sangka pun mereka ni diberi yang namakan dengan mereka ni akan berhadapan dengan kegagalan. Tiba-tiba alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala buka dalam hati orang-orang yang tertentu yang hebat untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang tertentu yang hebat yang bersama dengan Rasulullah itu? Yang pertama yang disebut dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang kedua yang disebut dengan Umar bin Al-Khattab. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita dah sebut dah, Hamzah ni kebetulan saja dia nak masuk Islam. Dia bukannya kerana memang dia mengkaji, tidak. Tetapi oleh kerana Abu Jahal buat khianat kepada anak saudara dia, yang menyebabkan dia rasa tercabar. Akhirnya dia masuk Islam. Yang ni, yang Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi bila dia dah masuk Islam, dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pula yang mempertahankan Islam. Dia pula orang yang terkedepan dalam mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ni jadi kuat dengan orang-orang yang ternama sebegini. Sebab tu siapa-siapa yang kaki gangster dan sebagainya, kalian janganlah berterusan dalam gangster kalian untuk dunia. Tetapi jadilah kita orang yang di mana dia gunakan kelebihan dia dalam erti kata dia ni jahat untuk yang disebut dengan gangster terhadap dunia, dia berubah menjadi orang yang hebat dalam Islam. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, khiyarukum fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam. Dalam hadis Rasulullah sebut, orang yang terbaik di kalangan kamu, terbaik di zaman jahiliyah. Kemudian bila dia masuk dalam bersama dengan Islam, dia terbaik juga dengan Islam. Ini cara dalam hidup. Dia belum daripada dia kenal Islam, dia gangster, dia jahat dan sebagainya. Tapi bila dia mengenali Islam, dia masuk Islam, dia mempertahankan Islam seupaya mungkin dalam hidup dia. Ini nak sebutnya gambaran orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang terbaik. Siapa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Jahal buat khianat pada Rasulullah, kemudian ketuk muka Rasulullah, kemudian pukul Rasulullah sampai berdarah keluar daripada muka Rasulullah ini, yang menyebabkan hamba kepada Abdullah bin Jada'an ini bagi tahu pada Hamzah, bagi tahu anak saudara kamu dipukul oleh yang dinamakan dengan Abu Jahal. Waktu tersebut rasa tercabar Hamzah ini. Hamzah rasa tercabar, lalu dia pun pergi cari mana Abu Jahal. Lalu dia pun pergi tengok Abu Jahal di kawasan Baitullah.
Dia ambil busur panah dia hentak di atas kepala Abu Jahal. Pecah kepala Abu Jahal, berdarah pula. Lalu bangun dua kaum ini untuk kaum yang mempertahankan yang disebut dengan Bani Makhzum. Bangun untuk menghancurkan dan melawan yang disebut dengan Hamzah. Kemudian bangun pula Bani Hashim untuk menentang yang menyebabkan nak berlaku hampir-hampir berlaku pertempuran dengan dua puak ini. Lalu Abu Jahal bertindak. Abu Jahal kata, berhenti, jangan biarkan yang perbalahan ini berpanjangan. Aku telah terima nasib terhadap aku buat khianat pada Muhammad itu. Lepas pada itu Islam ni jadi kuat. Demikian. Selang 3 hari lepas pada tersebut, datang pula berita gembira dalam Islam. Kekuatan Islam ni bertambah kuat. Dengan siapa dia? 3 hari je lepas pada Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, masuk pula yang disebut dengan yang dinamakan dengan Asadullah, singa Allah yang hebat. Lepas pada tersebut itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini dia masuk Islam ni pun kerana apa dia? Kerana doa, salah satu doa Rasulullah minta, ya Allah, perkuatkanlah Islam ini dengan salah seorang yang kuat di kota Mekah ini. Satu dipanggil Abu Jahal dalam doa Rasulullah. Kemudian yang disebut dengan, ya Allah, kuatkanlah Islam ni dengan Umar bin Al-Khattab ataupun Abu Jahal bin Hisham, yang salah seorang yang Abu Jahal juga nama dia Abu Jahal bin Hisham di kota Mekah ini. Dibaca Rasulullah doa ni sewaktu mana Rasulullah berada di lereng Bukit Safa. Rasulullah baca doa demikian. Akhirnya Allah buka peluang di mana Allah sayang di antara Abu Jahal bin Hashim ataupun Umar Al-Khattab. Lalu Allah lebih sayang Umar Al-Khattab. Allah buka hati Umar Al-Khattab masuk Islam. Masuk Islam tu kita cerita panjang dah bagaimana Umar masuk Islam. Yang menyebabkan bila Umar masuk Islam je, sahabat-sahabat jadi semakin berani. Berbeza daripada biasa. Sebelum daripada ni sahabat-sahabat dalam keadaan yang kira-kiranya menyorok je. Tapi bila Umar masuk Islam, Umar pergi sound terus. Umar bagi tahu, siapa yang khianat pada Muhammad dan agama dia, tunggulah Umar. Kamu boleh tengok macam mana Umar bertindak. Tak ada seorang pun yang berani. Tak ada. Mula daripada situ orang Islam mula terang-terang pergi sembahyang di kawasan Baitullah Al-Haram. Dulu menyorok-menyorok je. Tapi bila Sayyidina Umar masuk Islam, orang Islam jadi berani. Orang Islam ni jadi berani. Kemudian pergi sembahyang terang-terangan di kawasan Baitullah Al-Haram. Dan orang kafir jadi takut. Bila tengok orang Islam ni berani dan kuatnya Sayyidina Umar dan juga Hamzah ni, mereka bagi amaran, siapa yang kacau Islam bererti mengacau aku. Mengacau aku. Mereka bersedia untuk melihat bagaimana kekuatan yang ada pada kami ini sendiri. Yang akhirnya mereka mula rasa takut lagi nak kacau orang Islam kerana Islamnya Umar dan Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib ini sendiri. Kalau kita perhati setelah mana masuk Islam dua orang ni, awan mendung mula berarak pergi. Dah tak ada dah suasana yang kelam. Sebelum daripada ni takut. Orang Islam ni dalam keadaan mendung saja. Orang musyrikin mula tersentak merasai akibat keasyikan mereka untuk menyeksa dan melakukan kekerasan terhadap orang Islam. Tengok cara Allah dia nak naikkan Islam macam mana. Cara Allah nak naikkan Islam ni kita boleh tengok dengan mula Allah jadikan kemuliaan pada orang-orang yang ada agama. Sebelum daripada ni, orang yang tak ada agama ni bukan main lagi samsing terhadap orang yang berada agama. Tapi bila masuk dua orang ini, semakin gah orang Islam ni jadi semakin hebat dalam pertubuhan mereka. Lalu mereka pun cuba menjalankan cara diplomasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ambil pendekatan kedua. Tak jadi dah pendekatan kekerasan sebelum daripada ni, mereka tak ambil dah. Mereka cuba untuk berdiplomasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan kesanggupan memberikan apa sahaja yang diminta oleh Nabi untuk menghalang daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teknik mereka yang kedua, mereka pergi berjumpa dengan Rasulullah. Mereka kata, kita bincanglah, kita tak payahlah dalam keadaan yang sama dengan dulu. Tak ada lagi dah kekerasan. Masa kekerasan dah berakhir. Sekarang masa apa dia? Masa kita berbincang, bermusyawarah. Mereka minta supaya Rasulullah jangan sebut tentang Islam je.
Dengan Muhammad dan pengikut Muhammad ni, kita buat macam biasa saja. Tapi Islam jangan sebut. Itu cara mereka demikian. Jangan berdakwah je. Mereka ni tidak faham bahawa segala isi alam maya yang ditimpa sinar mentari itu, jika dibandingkan dengan dakwah Nabi, tidak akan bernilai walaupun seberat sayap nyamuk sekalipun. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana dalam keadaan yang sebegini, orang Islam ni mesti menjadi bernilai. Orang Islam ni menjadi hebat, dipanggil demikian. Lantaran itu, mereka kecewa dan gagal melakukan tawaran seperti yang mereka rancangkan. Itu cara mereka. Ibnu Ishaq menceritakan, Yazid bin Ziyad menceritakan padaku, daripada Muhammad bin Ka'ab Qurazi, kata dia, diceritakan padaku tentang Utbah bin Rabi'ah, cerita yang berlaku, di mana dia adalah seorang pemimpin. Di kalangan orang kafir Quraisy ni, mereka ni pemimpin. Pada suatu hari, semasa berada di tempat perkumpulan Quraisy, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid bersendirian. Dia berkata, "Hai sekalian orang Quraisy, orang Quraisy," dia sebut, "mahukah kamu lihat aku bangun pada Muhammad untuk berunding dan menawarkan beberapa perkara? Mudah-mudahan dia menerima sebahagian tawaran ini." Utbah disebut pada orang Quraisy. Dia kata orang Quraisy, dia kata, "Nak tak kalau aku tengok Muhammad tu dia seorang-seorang? Oleh kerana dia seorang-seorang, aku nak pergi bincang sikit dengan tawaran kita macam mana. Dengan ini kita akan berikan apa saja yang dia mahu dan hendaklah menghentikan kegiatan daripada kita. Dengan syarat kita bagi pada dia semua yang dia nak, tapi dia jangan berdakwah lagi terhadap Islam. Jangan cerita lagi tentang Islam. Macam orang kita sekarang ni nah, dia sebut, Ustaz nak cerita tentang akhirat, bolehlah. Tapi cerita tentang politik Islam, Ustaz tak payah ceritalah, disebut. Sama je yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Zaman Rasulullah tawaran itu, dia kata apa dia? Dia cerita, Muhammad, bolehlah kita bercerita tentang hal-hal kekeluargaan, hal-hal kemasyarakatan biasa-biasa. Tapi cerita tentang Islam dilarang. Jangan berdakwah tentang Islam. Ketika itu Hamzah telah masuk Islam, dan orang Quraisy mula bimbang dengan peningkatan bilangan orang-orang Islam. Orang Quraisy ni pula dia jadi bimbang dah. Orang Islam ni semakin ramai ni. Mereka menjawab, bahkan wahai Abul Walid, pergilah kepadanya dan berundinglah dengan dia. Mereka sebut, dia kata tak apa, pergilah kamu bincang dengan Muhammad tu. Kerana Muhammad tu kalau dia bincang, bolehlah diambil kira, dia panggil. Lalu Utbah pun bangun menuju pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utbah pun bangun, pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Hai anak saudaraku." Utbah ni dia cerita demikian. Utbah bin Rabi'ah dianggap anak saudara dia. "Sesungguhnya kamu adalah kedudukan yang tinggi di kalangan kaum kerabat." Dia sebut demikian. "Serta daripada keturunan yang terhormat. Sesungguhnya kamu telah membawa datang kepada kaum kamu satu perkara yang besar." Dia dipuji dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut Muhammad, dia kata, "Kamu ni di kalangan orang yang keluarga yang hebat. Daripada kita keluarga yang hebat, keturunan yang terhormat. Sesungguhnya kamu telah membawa datang pada kaum kamu satu perkara yang besar. Kerana benda yang besar ni lah menyebabkan kamu memecah belahkan mereka." Dia mula cari jalan. Muhammad dia kata, ada benda yang besar yang kamu bawa. Kamu ni asalnya bagus, tapi oleh kerana kamu bawa benda-benda yang besar ni, jadi pecah kita. Jadi berpecah belah kita. Kamu memperbodohkan akal mereka. Dia tuduh Rasulullah. Dia kata, Muhammad, dengan kamu cerita tentang Islam ni, kamu membodohkan akal orang-orang di kalangan kita. Allahu Akbar. Kamu mengaibkan Tuhan-Tuhan dan agama mereka. Bila kamu cerita tentang mengenai agama Islam ni, kamu mengaib dan memecah belahkan yang disebut dengan Tuhan-Tuhan dan agama mereka. Kamu kufurkan nenek moyang yang telah pergi. Kamu ni bila kamu cerita tentang Islam, menyebabkan nenek-nenek moyang yang sembah dulu macam mana? Yang sembah berhala ni, kamu kufurkan mereka. Maka dengarlah elok-elok, aku akan tawarkan pada kamu berapa daripadanya.
Dengar sikit, aku nak cerita tawaran pada kamu macam ni. Lalu Rasulullah berkata, katakanlah hai Abu Al-Walid, aku sudi mendengarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebut, kamu nak sebut apa? Sebut. Aku nak dengar. Dia pun berkata, hai anak saudaraku, kalaulah tujuan kamu membawa perkara ini kerana ingin mendapat harta, sebenarnya kamu ni berdakwah sebut tentang Islam ni, kamu nak minta derma ke? Kamu nak pada harta ke daripada diri kamu? Maka kami akan kumpulkan harta-harta kami untuk kamu sehingga kamu menjadi orang terkaya di kalangan kami. Macam mana? Utbah sebut pada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ni berdakwah tentang Islam, cerita tentang Islam ni, kamu nak duit ke? Nak harta ke? Kalau kamu nak harta, kami boleh kumpulkan semua harta-harta yang ada di kota Mekah ni, bagi pada kamu seorang. Kalau kamu inginkan kekuasaan, kalau kamu berdakwah ni, kamu cerita tentang Islam ni untuk semata-mata nak suruh kamu diangkat menjadi ketua, menjadi yang di Pertuan Agong, senang ceritanya, kami akan lantik kamu sebagai pemimpin kami, sehingga kami tidak akan mengambil sebarang keputusan tanpa kebenaran kami. Maknanya setiap urusan keputusan di kalangan kita ni, kami dengar kamu Muhammad. Kerana kamu berdakwah ni nak pada jawatan kan? Dia sebut demikian. Tapi kalau kamu hendak menjadi raja, maka kami akan tabalkan kamu menjadi raja. Kalau kamu ni berusaha buat bersungguh-sungguh ni nak kena jadi raja, maka kami akan lantik kamu jadi raja. Kalian apa yang kamu bawa, kalau apa yang kamu bawa ni disebabkan kerasukan yang kamu lihat dan kamu tidak mampu menahan daripada kamu, ataupun kamu ni kena sihir sampai peringkat kamu ni macam tak sedar diri dah pada diri kamu, maka kami akan carikan tabib untuk kamu. Kami akan cari doktor untuk menyembuhkan penyakit kamu. Kami akan korbankan harta kami sehingga kamu menjadi sembuh. Kamu akan sembuh daripada penyakit. Barangkali seorang yang selalu merawat pesakit itu akan berjaya memulihkannya. Mereka sebut, kalau kita jaga sungguh, nescaya suatu hari nanti kita berubat, kamu akan pulih daripada penyakit sewil yang berlaku pada diri kamu ni, gila pada diri kamu. Bila Utbah selesai bercakap, Utbah habis dah bercakap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi mendengarnya. Kemudian Rasulullah bertanya. Rasulullah sebut, sudah selesaikah wahai Abu Al-Walid? Habis dah. Kamu nak cerita ni habis dah? Jawab dia, ya. Habis dah. Aku tak nak apa dah. Dia sebut demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, dengar daripadaku ini pula. Tadi bahagian kamu, sekarang bahagian aku. Bahagian aku apa dia? Aku nak jawab ni. Jawab. Silakan. Aku akan mendengarnya. Katanya Utbah jawab balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dengan membaca ayat Al-Quran Karim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhira. Fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Rasulullah baca dalam surah Fussilat ayat 1 hingga 5 je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni 1 hingga 5. Hamim, turunnya kitab ini daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Rasulullah jawab dengan ayat suci Al-Quran Karim je. Sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu, iaitu Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya. Ia membawa berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman. Tengok cara teknik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya mengenai yang disebut dengan apa dia? Kamu nak harta ke apa ke? Rasulullah baca ayat Al-Quran. Itu cara jawapan Rasulullah. Teknik menjawab dipanggil. Teknik menjawab ni tak semestinya kita orang tanya soalan tu kita jawab soalan tu. Tak. Itu cara demikian.
Tak semesti. Kadang-kadang kita datangkan hujah yang lain untuk menerangkan soalan dia, menjawab soalan dia. Ini cara Rasulullah. Rasulullah ambil hujah yang paling kuat, iaitu daripada apa dia? Al-Quran Karim. Al-Quran ini dan membawa amaran pada orang yang ingkar. Dalam pada itu kebanyakan mereka berpaling ingkar, tidak mahu mengetahui dan memahaminya. Basyiran wa nazira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Mereka berpaling daripada Al-Quran, mereka tak nak dengar Al-Quran. Wa qalu qulubuna fi akinnah. Maka sebab itulah mereka tidak menerima dan tidak memahami, dan mereka berkata, hati kami dalam tutupan yang berlapis-lapis menghalang kami daripada apa dia? Memahami apa yang kamu serukan kami kepadanya. Dan pada telinga kami penyumbat menjadikan di telinga kami ada penyumbat menjadikan kami tidak dapat mendengarnya, serta di antara kami dengan kamu ada sekatan yang memisahkan pahaman kita. Oleh itu bekerjalah kamu untuk agama kamu, bekerjalah kamu, wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana amilun. Bekerjalah, sesungguhnya kami juga tetap sentiasa bekerja untuk mempertahankan yang disebut dengan kepahaman yang ada pada kami. Kami. Senang cerita. Innana amilun. Kami buat. Fa'mal. Kamu nak buat kamu buat. Manakala kami buat. Cara Rasulullah jawab. Kemudian Rasulullah terus membacakan padanya. Bila Rasulullah baca ayat Quran ini, Utbah mendengar bacaan Rasulullah itu. Dia terdiam dan menyandarkan tangannya di belakang badannya sambil mendengar bacaan baginda. Tak tangan dia tu. Tak dengar Rasulullah baca. Tak belakang dia tu. Kemudian Rasulullah baca. Kemudian mendengar bacaan Rasulullah. Kemudian Rasulullah selesai membaca sehingga sampai ke ayat sejadah. Lalu Rasulullah pun sujud. Rasulullah jawab. Bila Rasulullah jawab tu, dia tengok Rasulullah jawab sampai ayat sejadah. Dalam surah sejadah tu, lalu Rasulullah sujud. Ayat yang cerita kena sujud. Kemudian dia berkata, adakah kamu telah mendengar, hai Abul Walid? Maka bagaimana keadaan kamu dengan tawaran kamu itu? Ini tengok cara Rasulullah. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jawab dah. Dengan tadi wahai Al-Walid, Abu Al-Walid ditanya, dia ada anak nama Al-Walid, maka Utbah ni nama anak dia tu Al-Walid. Lalu dinamakan dia sebagai satu gelaran Abu Al-Walid. Abu Al-Walid, kamu dengar tak aku jawab tadi? Dengar tak? Lalu Utbah bangun, pergi pada sahabat-sahabatnya. Bangun terus Utbah, tak kata apa-apa. Bingkar bangun, tinggal Rasulullah, pergi pada sahabat dia. Sebahagian mereka berkata pada sebahagian yang lain. Sebahagian yang lain berkata, kami bersumpah dengan nama Allah. Kami bersumpah dengan nama Allah. Abu Al-Walid datang dengan rupa yang lain. Katanya orang kafir itu, dia kata, berubah muka Abu Al-Walid ni daripada masa dia pergi tadi. Masa pergi tadi berseri-seri. Balik tu jadi macam kelam muka dia. Bila Rasulullah tak jawab dengan jawapan yang dia kena, tapi Rasulullah baca ayat Quran. Baca ayat Quran tu, bingung dia, tak faham. Orang panggil. Dalam keadaan yang sebegitu, apabila dia duduk dekat dengan mereka, mereka pun bertanya, apa yang terjadi pada kamu, wahai Abu Al-Walid? Benda apa yang terjadi pada kamu bila kamu sebut pada Muhammad tawaran-tawaran tadi? Kata dia, di belakang aku tadi, aku mendengar kata-kata yang demi Allah tak pernah aku mendengar seumpamanya. Allahu Akbar. Waktu tu, dia kata, Abu Al-Walid tu, ataupun Utbah tadi, dia kata, berdegau bulu roma belakang aku ni, Muhammad baca ayat macam tu, dengar suara ni, belakang ni bercakap, demi Allah bukan syair. Ni bukan syair yang dibaca, bukan sihir, bukan bahasa pawang ataupun tutup bomoh. Hai sekalian orang Quraisy, ikutlah cakap aku. Utbah ni sebut. Dia kata, biarkan lelaki ini dengan apa yang hendak dilakukan. Dia kata, dengar nasihat aku. Orang ni bukan sembarangan. Budak ni, Muhammad ni bukan sembarangan. Dia ni ada sesuatu. Menyisihlah daripada dia. Pergi jauh daripada dia. Jangan pergi dekat dengan dia. Demi Allah, kata-katanya
yang aku dengar pasti akan menjadi satu berita gempar dalam hidup ini. Kalau orang Arab dapat menewaskannya, berarti kamu sudah cukup dengan usaha mereka. Dan kalau dia yang menang ke atas orang Arab lain, maka kekuasaannya adalah kekuasaan kamu juga. Maknanya, kalau ada orang Arab yang mampu untuk mengalahkan dia, cukup dah tu. Kalau dia mampu mengalahkan kamu, maknanya kamu tak, dia pun di kalangan kamu juga, bukan orang lain pun. Kemudian adalah kemuliaan kamu juga. Kalaulah dia ni menjadi pemimpin yang hebat, dia pun akan menjadi kemuliaan kita juga, kerana dia daripada keturunan kita, daripada bangsa kita. Dan kamu akan menjadi manusia paling beruntung disebabkan dia. Kita antara orang yang beruntung kerana dia. Bertukar terus. Mereka menjawab, demi Allah, bila mereka dengar dia sebut demikian, mereka sebut, demi Allah, dia telah menyihir kamu dengan lidahnya, wahai Abu Al-Walid. Kamu pun kena sihir juga, wahai Abu Al-Walid. Abu Al-Walid menjawab, inilah pandanganku tentang dia. Buatlah apa yang kamu mahu. Masing-masing bertelagah pula sama-sama dia. Kerana Abu Al-Walid kata, dia cakap tu bukan daripada jasad dia. Yang dia sebut tu kalam yang hebat, bukan sihir, bukan apa, ni ayat Quran yang dibaca ini datang daripada Allah. Dan kita ni jangan lawan dia, jangan. Kalau kita lawan, tak menang kita, tak menang. Dalam riwayat yang lain menyebut bahawa Utbah mendengar bacaan Nabi itu, sehingga Rasulullah membaca ayat, fa in a'radu fakul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Allah baca sampai ayat yang ke-13 dalam surah Fussilat tu. Kalau sekiranya mereka, orang kafir itu, berpaling daripada mengesahkan Allah dan menurut jalan yang lurus ini, maka katakanlah, wahai Muhammad, aku memberi amaran pada kamu dengan azab yang dahsyat, iaitu petir seperti petir yang telah menyambar kaum Ad dan juga kaum Thamud. Allahu Akbar. Rasulullah baca ayat ni, lalu dia meletakkan tangan di atas mulut Rasulullah. Bila Rasulullah baca ayat ni, dia pun letak tangan di atas mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil dia sebut, aku merayu kamu, tolong, disebut. Utbah ni disebut. Dia bila Rasulullah baca ayat, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Bila mereka paling tersebut, lalu dalam keadaan, kalau mereka paling, kamu sebut fa in a'radu. Kalau mereka tak nak dengar kata-kata kamu, faqul anzartukum, aku nak bagi peringatan pada kamu, sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalaulah sekiranya mereka berpaling, aku nak bagi peringatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pada diri kamu yang disebut dengan petir, seperti telah terjadinya sambaran pada kaum Ad dan juga Samud. Bila baca ayat tu, dia ambil tangan, dia tutup terus mulut Rasulullah. Dia tutup mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil dia sebut. Dia pun sebut terus, aku merayu kamu, tolonglah demi hubungan adik-beradik kita. Aku minta tolong dengan kamu, demi hubungan kita ni saudara, Dia berkata begitu kerana bimbang akan benar-benar berlaku apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bangun menuju kaum dia dan menyampaikan seperti apa yang telah dikatakan sebentar tadi. Kemudian Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebar Islam, bagi tahu dah. Tentang ayat, bila sebar saja Islam keadaan demikian, kerja Abu Talib pula kumpul Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dua keluarga ini berkumpul, dua keluarga besar. Keadaan sudah berubah, tapi Abu Talib masih lagi mengintip-ngintip berita daripada orang musyrikin kerana bimbang keselamatan anak saudaranya. Abu Talib ni tak Islam, tapi dia tak Islam pun ditolong, yang disebut dengan ditolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengimbau semula kisah silam di mana orang-orang musyrikin mengancam untuk tidak mempedulikannya. Dia ingatkan balik. Kemudian mereka lakukan tawar-menawar dengan agar menukarkan anak saudaranya dengan Ammarah bin Al-Walid supaya mereka dapat membunuhnya. Pernah kan kalau kita ingat bagaimana mereka tawar pada Abu Talib terhadap ada seorang anak yang cerdik, nama dia Ammarah bin Al-Walid, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tukar, dia kata, kami ambil Muhammad,
kamu ambil Ammarah ini. Kamu ambil Ammarah ini. Ammarah ni cerdik daripada Muhammad disebut. Periksa dia hebat. Dalam ujian dia layak. Segala benda dia hebat. Kamu ambil Ammarah ini, kami ambil Muhammad. Nak buat apa dia? Kami nak bunuh Muhammad. Ada juga manusia yang jenis orang Arab yang brutal. Orang Arab yang jenis tolol-tolol ni, dia boleh berfikir macam demikian. Abu Jahal pula memukul anak saudaranya dengan batu. Abu Jahal pula pukul anak saudara dia dengan batu. Uqbah bin Abi Muayyad mencekik anak saudaranya dengan kain selendangnya sehingga hampir membunuhnya. Bila tahu masuk Islam, Umar Al-Khattab pernah keluar menghunus pedang untuk membunuh anak saudaranya. Sebutnya gambaran sebelum Islam. Abu Talib meneliti semua kisah silam ini. Dia terhidu bahaya yang menyebabkan hatinya gemetar. Dia berfikir panjang. Kalaulah biar Rasulullah ni cerita tentang Islam, nanti dengan dia pun terbunuh ni. Dia pasti orang musyrikin itu benar-benar bersungguh-sungguh untuk membuang perlindungannya. Orang musyrikin ni tak berhenti. Dia akan cari jalan untuk nak apa dia? Nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berazam untuk membunuh anak saudaranya. Apalah yang boleh dibuat oleh Hamzah ataupun Umar atau selain mereka kalau salah seorang puak musyrikin itu menamakkan riwayat anak saudara dia cara mengejut. Abu Talib ni fikir, macam mana nak buat? Dipanggil dua keluarga ni, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini untuk berkumpul, membincangkan demikian. Abu Talib merasa pasti, memang ternyata benar bahawa mereka itu telah sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka ni secara terang-terangan, bila mereka tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berjaya nak dihadang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap juga cerita tentang Islam ini, mereka mula rancang apa dia? Bunuh Muhammad secara terang-terangan. Kesepakatan ini dinyatakan oleh Allah dalam firman, abramu amran fa innama mubrimun fa inna mubrimun. Abramu amran fa inna mubrimun. Bahkan mereka orang kafir telah mengambil keputusan menjalankan satu rancangan jahat hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami. Maka kami pun mengambil keputusan untuk menggagalkan rancangan mereka. Ini ayat yang abramu amran fa inna mubrimun. Ini ayat yang dalam surah Az-Zukhruf ayat 79. Abramu amran fa inna mubrimun. Disebut demikian. Justru apakah yang boleh dibuat oleh Abu Talib? Apabila dia melihat orang-orang Quraisy bersungguh benar untuk mengambil tindakan terhadap anak saudara dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia pun bingkas bangun di kalangan keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, iaitu dua anak Abdul Manaf. Dia mengajak mereka supaya bersama-sama mempertahankan anak saudaranya. Mereka ajak, jom, mari, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, mari kita pertahankan. Yang disebutkan dengan apa dia? Yang disebut dengan gambaran anak saudara kita ni. Lalu mereka menyahut ajakan sama ada yang kafir ataupun muslim, kerana didorong oleh semangat kekeluargaan Arab. Itu asalnya demikian. Melainkan saudaranya Abu Lahab. Abu Lahab je keluar daripada keluarga. Senang cerita. Left group terus. Abu Lahabnya. Abu Lahab telah berpisah daripada mereka dan dia menyertai kaum Quraisy yang lain. Mula daripada situ mereka permulaan dipanggil dalam tempoh sepanjang 4 minggu ataupun kurang daripada itu berlaku 4 peristiwa besar terhadap orang-orang musyrikin itu, iaitu yang pertama keislaman Hamzah, yang kemudian Umar, kemudian penolakan Nabi untuk tawar-menawar dengan mereka yang tolak tadi, Utbah yang datang untuk demikian. Kemudian yang keempat, dalam tempoh sepanjang 4 minggu itu, sebulan itu, kesepakatan Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim, termasuk orang Islam dan kafir, untuk melindungi Rasulullah dan mempertahankannya. Ini 4 perkara yang besar yang berlaku. Bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mula berkembang. Orang-orang musyrikin menjadi kebingungan, dan patut benarlah mereka bingung. Mereka tahu jika mereka bertindak membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lembah Mekah akan menjadi tempat medan pertumpahan darah. Mereka mula rancang nak bunuh Rasulullah terang-terangan. Lalu Abu Talib dia kumpul Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim ni, dua ni
sepakat betul-betul, kita tahan Muhammad. Kalau berlaku apa-apa pun sama Islam ke kafir ke, kita kena tetap tahankan Muhammad ini sendiri. Malah mungkin menyebabkan mereka turut dibinasakan. Mereka akan berlaku pertempuran darah ni. Mereka benar-benar mengetahui hal tersebut. Lantaran itu mereka bertindak melakukan kezaliman dalam bentuk lain, bukan dengan cara membunuh. Mereka cari jalan lain lah. Dia kata kalau kita nak lawan Muhammad cara ni, payah juga ni. Akan tetapi tindakan ini lebih keras lagi berbanding apa yang telah mereka lakukan. Perjanjian zalim dan permusuhan berlaku. Di perkampungan Bani Kinanah, di lembah Muhassab, mereka berkumpul. Di kampung Bani Kinanah ni orang kafir mula berkumpul. Berkumpul untuk apa dia? Untuk menghancurkan Rasulullah. Lalu mereka mengikat kerjasama untuk menghadapi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Mereka buat grup mereka sendirilah. Mereka buat grup. Cuma Abu Lahab dia left grup tadi. Abu Lahab keluar daripada grup dia. Daripada grup dia tersebut, masuk grup Arab Quraisy yang lain. Abu Lahab ni, di kalangan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib ni, dua-dua bergabung. Eloklah, bergabung, dipanggil demikian. Kemudian nak menghadapi siapa lagi? Grup-grup yang ramai ni. Kumpulan-kumpulan bani-bani yang ramai ni untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara ialah dengan memulaukan dua bani ini, itu tidak boleh berkahwin dengan mereka. Dalam perjanjian mereka berkumpul di Bani Kinanah, macam mana kita nak buat pada geng-geng ataupun puak-puak yang ni di saat tersebut? Yang pertama, jangan seorang pun di kalangan orang Arab kahwin dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tidak boleh berurus niaga dengan mereka. Yang kedua, tak boleh berniaga, tak boleh jual beli dengan mereka. Yang tiga, tidak boleh duduk semeja dan bergaul, serta tidak boleh menziarahi rumah-rumah mereka. Itu senang. Tak boleh berurus niaga, tak boleh bergaul dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Mereka juga tidak boleh ditegur siapa, sehinggalah mereka sanggup menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Mereka kata, tak apa. Dua bani ni nak tahan kan? Nak tahan sangat. Tak apa, katanya mereka. Mereka kumpul di perkampungan Bani Kinanah ni, di lembah Muhassab ni, mereka kata, yang pertama, jangan kahwin. Yang kedua, tak boleh jual beli. Yang ketiga, tak boleh hamba duduk semeja dan bergaul. Serta tak boleh ziarah. Yang keempat, jangan ziarah rumah mereka. Kemudian, tak boleh tegur siapa di kalangan Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf, sehingga sampai bila Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib ini, di kalangan keluarga Abdul Muttalib ini, sehinggalah nak sebutnya dalam keadaan yang sebegitu diajar supaya serah Muhammad untuk dibunuh. Mereka menulis dalam satu lembaran yang mengandungi beberapa butir perjanjian dan kesepahaman, iaitu mereka tidak akan menerima perdamaian dengan Bani Hashim sampai bila-bila. Yang jahat laginya, mereka sebut tidak ada jalan damai dengan Bani Hashim. Tak ada damai. Mereka tidak akan menaruh rasa belas kasihan sehinggalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserah untuk dibunuh. Ni bagaimana orang kafir, begitulah perangai mereka sejak zaman Rasulullah sampai hari ni begitu. Mereka ni tak akan suka dengan orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Qayyim berkata, dikatakan perjanjian itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amr bin Hashim. Ada yang mengatakan bahawa yang menulis ialah Nadr bin Al-Haris, namun menurut fakta yang tepat ialah ditulis oleh Baghid bin Amr bin Hashim, di mana Rasulullah SAW telah mendoakan kecelakaan lalu tangannya menjadi lumpuh. Siapa yang menulis perjanjian itu, perjanjian tersebut, Rasulullah baca doa. Baca doa. Rasulullah mendoakan kecelakaan. Pada siapa? Kepada penulis surat perjanjian itu. Nama dia yang tulis itu siapa? Fakta yang tepatnya Baghid bin Amr bin Hashim. Rasulullah sebut, ya Allah, lumpuhkanlah tangan penulis itu. Rasulullah baca doa. Ini ingat betul-betul. Kita pun kalau ada orang caci maki, orang yang kata macam-macam gaya, kita doa kepada penulis ini sebagaimana yang didoa oleh Rasulullah, lumpuhkanlah tangan dia ya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan demikian. Doa yang demikian pada pengkhianat ataupun penjahat-penjahat yang di kalangan orang-orang yang menjadi konon-kononnya untuk mempertahankan orang yang bukan Islam dalam hidup mereka ni.
Kita minta supaya Allah jadikan pada mereka ni di antara kelumpuhan tangan mereka. Rasulullah baca doa, menjadi lumpuh tangan tersebut. Sempurna sudah perjanjian tersebut, lalu digantung di Kaabah. Digantung di Kaabah. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, sama ada yang mukmin ataupun kafir, kecuali Abu Lahab, menyisihkan diri dan berkurung di kampung Abu Talib. Bila siap saja, tampal di dalam Kaabah, digantung dalam Kaabah. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, sama ada yang mukmin ke kafir, kecuali Abu Lahab saja. Yang lain tu menyisih diri, berkurung di kampung Abu Talib pada satu malam bulan yang Muharram, tahun ke-7 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang 3 tahun berada di kampung Abu Talib. Mula daripada situ, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib buat kampung ni, duduk di kampung dipanggil Abu Talib ini sendiri. Pengepungan dijalankan dengan hebat sekali. Segala bekalan makanan dan juga bahan-bahan keperluan disekat. Mereka mula kepung, tak bagi lah. Orang-orang musyrik tidak membiarkan ada makanan yang masuk ke Mekah atau sebarang dagangan, melainkan mereka segera membelinya. Bila masuk je dagangan, mereka beli. Tak dapat kepada Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib ini. Mereka tak dapat. Sehingga kehidupan di kampung Abu Talib menjadi sukar. Yang duduk di kampung Abu Talib ni susah. Kerana apa dia? Kerana tak dapat barang. Ada juga terpaksa makan daun-daun kayu dan kulit-kulit binatang. Ada yang khianat itu sentiasa ada lah. Yang khianat siapa? Yang keluar Abu Lahab. Abu Lahab keluar daripada geng, left group awal. Bila dia left group awal tersebut, dia menanggung, dia panggil. Di sebalik kampung tersebut kedengaran suara-suara wanita dan kanak-kanak yang merintih kelaparan. Allahu Akbar. Kerana teruk sangat tekanan itu, lapar. Tapi tak angkat bendera putih. Tak angkat bendera putih. Dalam keadaan suara-suara wanita dan kanak-kanak yang merintih kelaparan. Tidak ada bekalan yang sampai pada mereka, melainkan sembunyi-sembunyi. Sukar sangat dah dapat. Lapar sungguhlah. Orang perempuan pun lapar, orang lelaki, anak-anak kecil pun lapar. Mereka tidak dapat keluar daripada kampung itu untuk membeli barang keperluan, melainkan pada bulan-bulan haram saja yang mereka boleh keluar. Kampung itu untuk mereka membeli barang yang dibawa oleh rombongan dagang ke Mekah daripada luar Mekah. Kalau mereka nak dapat juga barang, pedagang-pedagang yang sampai belum masuk Mekah tu, mereka pergi cross depan lagi, mereka beli kat depan. Akan tetapi penduduk Mekah menambahkan harga barang tersebut sehingga tidak berupaya untuk dibeli oleh mereka. Tapi penduduk Mekah, dia tahu dia orang ni pergi nak beli barang. Jadi dia buat tawaran awal-awal. Sebelum kamu datang ke Mekah, katakanlah harga barang ni kalau dijual RM1. RM1 satu barang. Tapi kalau datang dengan penduduk Mekah, RM10. Mana kamu nak? Oh, tentulah pedagang-pedagang ni pergi ke orang-orang Mekah yang berada di Mekah. Mereka tak jual pada orang-orang di kalangan kampung Abu Talib ini. Hakim bin Hizam ada kala membawa gandum pada ibu saudaranya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah bawa gandum. Ada sekali dia disekat oleh Abu Jahal. Lalu Abu Jahal cuba menghalangnya. Tetapi Abu Al-Bukhari, Al-Bakhtari masuk campur dan menolongnya untuk membawa gandum tersebut pada ibu saudara dia. Walaupun Khadijah ni orang kaya raya, tapi bila mengenali Islam, dia pun dalam keadaan tekanan juga. Abu Talib pula terlalu bimbang terhadap keselamatan Rasulullah. Dah duduk 3 tahun ni. Bila orang semua nak tidur, dia menyuruh Rasulullah tidur di tempat tidurnya. Abu Talib sayang pada Rasulullah ni. Bila berlaku pengepungan tu, nak tidur malam, dia kata kamu jangan tidur tempat lain. Tidur tempat aku, Muhammad. Walaupun dia ni tak beriman pada Rasulullah dengan apa yang Rasulullah bawa, agar diawasi kalau-kalau ada orang cuba membunuhnya. Sayangnya pada anak saudara ni, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila semua orang telah tidur, dia menyuruh salah seorang anak ataupun saudara dia ataupun anak saudaranya tidur di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takutnya orang nak bunuh Rasulullah ni, dan menyuruh baginda supaya datang tidur ke salah satu tempat tidur mereka ini. Pada musim haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam keluar bertemu manusia dan menyeru mereka kepada Islam. Bila musim haji, Rasulullah jalan terus. Rasulullah gerak terus. Gerak terus untuk apa dia? Untuk melaksanakan dakwah. Musim haji datang, Rasulullah masuk kemah-kemah.
Sebelum ini telah pun dicerita tentang kelakuan Abu Lahab yang sering mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendustakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan cerita tentang kesan daripada perjanjian ini, bagaimana yang berlaku seterusnya pada Rasulullah pada perbincangan yang akan datang nantilah. Terima kasih di atas kesempatan para hadirin sekalian bersama pada petang yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi pahala-pahala pada diri kita, dan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk di kalangan orang-orang yang yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Terima kasih di atas kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang berterusan pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.